kebanyakan pengguna Excel akan guna formula tau. Majority masa dia lah. So data entry satu kerja dan formula satu kerja yang lain. Okay, kebanyakan pengguna Excel akan gunakan formula sebab formula ni memudahkan kita punya kerja. Okay, kebanyakan formula dia senang je nak faham. Okay, and senang je nak guna. Tapi dia datang dengan satu format yang membuatkan sesetengah orang macam takut sikit. Macam mana nak pakai ni kan? Baca pun macam tak faham. Okay, tapi sebenarnya penggunaan formula ni sangat mudah. Alright. So, untuk mula tulis formula, klik pada sel yang kita nak gunakan tu. Okay, tekan sama dengan. Lepas tu kita boleh type dah formula yang kita nak. Okay, contohnya ada beberapa cara lah. Contohnya kita buat F, kita klik pada sel, lepas tu kita tekan tambah, lepas tu kita tekan G2. So F2 plus G2. Okay, ini je, simple. Bila saya tekan enter, dia akan tukar kan, dia akan keluarkan dekat situ. So kalau saya tukar ni, contoh saya tukar jadi 450, dia akan automatic, nampak? Alright. So itu satu contoh untuk cara kita buat formula lah, yang kira yang paling simple. Alright. So contoh dekat sini kan, sales tolak overhead akan dapat profit, betul? So kita akan buat ni sama dengan, so B2 tolak B3. Okay, tu antara cara untuk kita buat. So kalau kita dah tahu dah sell, kita boleh juga buat, kita boleh juga type. Okay, so dia tak perlu huruf besar, tak perlu okay, tak perlu, dia tak case sensitif lah, senang cerita. Dia tak perlu huruf besar, boleh pakai huruf kecil pun tak apa. So kalau kita tekan enter, dia akan jadi. Kalau perasan dekat sini, bila saya type tadi, okay, kita cuba balik. Okay, bila saya type tadi, contohnya saya buat sama dengan C2. Nampak tak? C2, tulisan C2, dia akan warna biru. Dan untuk kita tengok betul ke tak sel yang kita pilih, kita boleh tengok C2 punya kotak warna biru dekat mana. Sebab tulisan tu biru. Okay, so bila saya buat tolak C3, C3 tulisan warna merah. Jadi tengok kotak warna merah dekat mana. So kalau betul kita punya pilihan, kita just tekan enter. Alright. Itu orang kata formula mudah lah. Formula mudah. Ada juga cara lain untuk masukkan sel yang kita nak. Okay. Contoh saya boleh tekan sama dengan, saya boleh tekan atas. Okay. Saya boleh jalan pakai arrow untuk cari sel mana yang saya nak pilih. Okay. So contoh saya tekan atas 2 kali, saya pergi ke 210. Okay. D2. Lepas tu saya tekan tolak. Okay, lepas tu saya boleh jalan lagi. Ni tak kisahlah yang pertama tu kita nak tekan atas ke, nak tekan kiri ke, tak kisah. Selagi kalau kita tekan arrow, dia memang akan bergerak lah. Okay. Okay. So D2, saya pilih D2 tolak D3, enter. Okay. Itu cara lain lagi untuk kita buat lah. So kita boleh klik, kita boleh type dan kita boleh gunakan arrow untuk jalan. Okay. So kalau tengok dekat contoh B4 ni kita tengok dekat formula bar, dia tak ada nilai tau. Walaupun dalam sel ni kita nampak 20, dekat atas ni dia tak ada nilai. Nampak? Kalau kita klik sini, dia akan keluar formula instead of nilai kan. Okay, so untuk keluar balik, kita boleh tekan escape lah. Okay, untuk keluar tanpa mengubah apa-apa dalam sel. Okay, so kalau kita tengok dekat formula bar, dia B2 tolak B3. Tapi dekat dalam ni 20. Okay, so dekat worksheet, macam dalam chapter yang awal-awal saya ada cakap dulu kan, worksheet ni diumpama macam satu persembahan dia. Sebenarnya di sebalik tabir dia banyak benda yang terjadi. Okay, so ni salah satu dia lah. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, ini kita panggil sebagai dynamic lah. Okay, so dia bukannya nilai yang tetap. Jadi kalau saya tukar ni kepada 150, dia bukan nilai yang tetap. Dia akan berubah bergantung kepada sel-sel yang diambil lah. Okay, so contohnya pula kita buat, kita copy. Okay, contoh kalau kita dah ada sel ni, kita nak bawa ke sel sebelah, kita boleh copy. Okay, dan kita boleh paste dekat sini. Okay, perasan tak kalau saya paste, dia bukannya keluar nombor dekat formula bar, dia akan keluar formula. Okay, kalau perasan ni D, ini E. Okay, so kalau kita tarik, dia akan ikut sel apa. Okay, macam kita guna autofill, dia akan ikut sel tu punya kolom lah, pergerakan kolom. So kalau saya buat dekat sini, contohnya ni sama dengan B2 tambah C3. Okay, contoh bila saya tarik ke kanan,
bila saya tarik autofill ni ke kanan, contoh saya tarik dua sel kan, dia akan keluar macam ni. So kalau kita tengok dekat sel ni, okay, yang ni standard lah kan, tadi saya yang isi. Okay, contoh kita tengok dekat sel ni, dia dah bergerak satu sel ke kanan tau. So dia tak semestinya ikut kolom mana kita letak kita punya formula. Dia akan ikut je kolom sebelum tu. Kalau kita gerak satu ke kanan, dia akan gerak ke kanan. Kalau kita gerak ke kiri, dia akan gerak ke kiri. Macam mana pula kalau dia gerak ke bawah? So, cuba contoh saya tarik ke bawah. Okay, dia akan bergerak ke bawah lah basically. So yang C3 akan pergi ke C4, B2 akan pergi ke B3. Okay, so itu adalah penggunaan autofill dalam formula. Right? Sorry. Okay. So selain daripada tu, ada juga orang panggil pre-built ataupun built-in formula. Built-in formula ni apa? Kalau kita tengok dekat tab formulas ni, ada banyak ni kan. So macam contohnya ada auto sum. Okay, so built-in formula ni adalah formula yang dah sedia ada. Okay, contoh kalau saya minta tolong isikan daripada tolong tambahkan daripada Januari sampai Jun. Okay, so kita pun tambah. Okay, tambah sama dengan B2 tambah C2 tambah D2 tambah E2 tambah F2 tambah G2. Okay, ini baru 6 sel kan. Cuba bayangkan kalau kita ada list 1000 sel, lepas tu kita dapat task untuk total up semua. So dia jadi pening lah. Dia jadi takkan kita nak tambah sampai 1000 kan. Jadi cara lain, approach lain yang kita boleh buat adalah gunakan built-in function. Okay, so built-in function yang kita ada adalah auto sum. So kita boleh klik dekat bawah tu. Kalau tengok dekat situ ada beberapa option lah. So kita boleh ambil yang pertama sekali, kita boleh ambil sum. Okay, kalau kita klik, dia akan keluar dan dia akan bagi tahu dalam ni. Okay, sum. Cara pakai dia, pertama kita letak perkataan sum. Okay, lepas tu kita letak bracket. Lepas tu kita letak nombor-nombor yang kita nak tambah. Okay, so kalau perasan dekat dalam ni, dia ada beberapa komponen. Yang pertama sum, which is nama formula lah. Okay, yang kedua adalah number 1. Okay, nombor yang wajib. Okay, yang kita kena letak dalam ni, parameter pertama adalah number 1. Yang kedua kita tengok ada number 2. Maknanya dia nombor yang kedua kan. Nombor yang kedua ni, dia letak bracket petak. Maksudnya, parameter yang ada bracket petak, dia tak wajib untuk kita letak. Okay. Dan yang ketiga dia ada dot. Okay, dot ni maksud dia, kita sambunglah dengan nombor 3, nombor ke-4, nombor ke-5, nombor ke-6 dan seterusnya. Okay, so contoh, saya buat ikut ni kan. Number 1, number 2, kalau perasan, dia akan bertambah. Nampak? Dia akan expand. Dari tadi dia ada number 1 dengan number 2 kan. So sekarang dia dah ada number 3, number 4. So number 3, number 4, number 5, number 6. Okay. Okay, bayangkan kalau kita kena buat 1000 sel. Pun masih lambat lah, walaupun lebih cepat daripada kita type tambah, masih lambat. So, cara penggunaan sum yang lain, okay. Cara penggunaan yang lain, kita boleh buat sama dengan sum. Type pun boleh ataupun type huruf kecil pun boleh. Okay. Sum, bracket. Okay. Bracket. So, kita boleh drag untuk dapatkan keseluruhan ni. Satu ni. So, kalau perasan dalam ni, dia highlight dekat number 1 je. Okay, sebab dia highlight, kita ada satu parameter je yang kita guna, which is series progression dari B2 sampai G2. Kalau perasan dekat sini, maksud dia B2 kolon ni maksud dia sampai G2. Maknanya everything lah B2, C2 sampai G2 kita masukkan. So sum ni akan ambil nombor dalam ni. Bila kita run, ini akan bertukar kepada B2, C2, D2, E2 sampai G2. Okay, so contoh bila saya tekan enter, masih sama nilai dia dengan tadi sebab kita dah pilih. So bila saya klik dekat formula ni, kalau perasan biru ni yang tadi kan, biru tadi tu dia akan encompass ataupun dia akan include semua yang ada dalam range yang kita letak lah. So benda tu dia dah jadi range. Okay, daripada B2 sampai G2 dia dah jadi range. Dan formula kita include semua yang ada dalam range tu. Okay, itu contoh kalau kita pakai sum. Okay, macam mana pula kalau saya nak dapatkan purata? Macam mana saya dapatkan purata? Kita boleh kira kat sini ada berapa? Ada 6 sel kan? So 6 sel, jadi purata sama dengan total ni tadi kita bahagi dengan 6.
Itu salah satu cara untuk dapat purata. Kalau kita tengok dekat AutoSum, dia ada je average. Nampak? Ada juga formula average. So, apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat sama dengan average. Okay. Bracket. Kita boleh drag ni. Tutup bracket. Okay. So, apa perbezaan kalau kita guna dua tu? Okay. Apa perbezaannya? Perbezaannya adalah dia tak totally, kalau kita buat average ni kan, dia tak totally dependent kepada kedudukan lah. Contoh saya buat average tu dengan average 2. Okay. So average yang kedua ni saya buat sama dengan ni bahagi 6. Betul? Okay. So contohlah tiba-tiba saya nak tambah satu kolom kan, bulan Julai pula. Okay. So, contoh saya tambah bulan Julai. Kat bulan Julai ni ada 200. Ni 100. Perasan tak? Value dia dah bertukar. Okay. Apa beza? Sebab ini kita buat bahagi 6. Okay. Yang ni kita buat average. Faham tak? So disebabkan kita buat average, jadi dia memang setiap kali bertambah dia akan kira. Okay. Kalau macam ni pun kita buat sum kan. Kita guna range, kita buat sum. So dia akan kira setiap kali bertambah. Jadi itu kelebihan kalau kita guna formula yang dah built in. Okay. So untuk apa-apa kita pun dah tak payah kira banyak kali. So contoh kalau saya nak tambah lagi sel, saya nak drag ni sampai Disember. Okay. So contoh randomly lah saya letak. Okay. Senang. Okay. So ini pun saya letak randomly lah. Okay. Contohnya saya dah buat macam ni kan. Sebabkan saya guna insert, Excel dia boleh detect tau. Jadi kalau tengok kat sini, saya tak ubah pun formula. Okay. Tapi bila saya tekan, dia dah sampai M2. Dari Januari sampai Februari. Dan kalau tengok dekat sini, dia dah lari lah ni. Sebab ni bahagi 6. Sepatutnya bahagi 12 kan. Kalau average, dia maintain. Okay. So, nampak tak betapa bergunanya Excel? Ini baru kita cerita pasal 12 row. Kan? Belum lagi kita cerita pasal kalau kita ada, macam mana kalau kita ada 1000 row. Ni baru ada 12 kolom kan. Kalau ada 1000 row dan 1000 kolom, ada 1 juta sel. Macam mana kita nak proses? So ini adalah formula, dan formula sangat-sangat membantu untuk kita proses data.